Okay guys, ini adalah MID atau Multi Information Display yang terdapat pada Toyota Vios 2021 dan mungkin sama dengan Yaris. Okay, ini adalah dia punya cluster meter. Pada aku taklah terlalu dahsyat sangat dia punya design, tapi dia adalah multi color lah. Okey, terdapat pelbagai warna, tak adalah satu color sahaja. Okey, jadi menariknya MID ni berintegrasi dengan dia punya function di steering sebelah kanan. Alright, ini adalah dia punya setting. Okey, kat sini kalau kau nak tengok trip, okey, dia ada, yang ini adalah trip yang sebenar, jumlah odometer yang sebenar. Kalau kau tekan trip ni, dia akan jadi okey, trip A, okey, trip B, kemudian dia kembali kepada odometer yang asal lah. Okey, sebenarnya bila kau pergi ke trip A, kau akan dapati bahawa average-nya adalah 15.1. Dia punya pemanduan total ada 59 jam dah aku dah bawa. Average-nya adalah 40 km per hour aku dah memandu. Okey, kalau pergi kepada trip B, dia adalah 16 km per liter dengan 19 jam pemanduan. Okey, dengan jarak 929.5 km. Okey, ni semua sebenarnya boleh kontrol di sini, dan sebenarnya nanti kau boleh ni lah. Okey, kau boleh tekan anak panah ni, adalah anak panah untuk back lah. Okey, kalau aku tekan ni, okey, dia keluar benda tu lah. Okey, sebenarnya kalau nak keluarkan dia punya tu, boleh juga tekankan button ni, nanti dia akan keluar juga. Okey, sama juga. Okey, kita tengok hari ni apa yang terdapat pada odometer. Aku kawal daripada steering ni sebab nak tunjukkan pemandangan steering yang ini dalam masa yang serentak mungkin susah lah kan. Okey, jadi aku gunakan button ni. Okey, button anak panah ni atas, bawah. Okey, jadi ini yang aku akan gunakan. Kalau nak back, tekan yang ni. Okey, kita mulakan dengan dengan informasi yang pertama lah. Okey, kat sini sebenarnya dia ada banyak setup kalau kau tengok kat sini. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, kat sini ada 3. Okey, dia ada 3. Yang I ni adalah information, dia ada 3 setup. Atas ni adalah setup macam ni. Okey, kau boleh pilih yang ini, average, total, average minyak per liter, average pemanduan, speed, dan juga yang ini. Okey, kemudian kalau kau tekan bawah lagi, dia akan pergi yang ni. Aku suka pemandangan ni lah sebab dia menunjukkan digital meter. Sebab yang ni analog, aku kadang dah tak tengok dah, aku tengok yang ni dah sekarang ni. Okey, kalau kita turun ke bawah lagi, pilihan yang bawah sekali adalah masa, suhu di luar, dan juga jumlah minyak. Okey, yang simple. Yang ni yang simple. Kau yang atas ni kalau kau nak tengok speed versi digital. Kau yang atas ni kalau kau nak informasi yang lebih banyak lah tentang kau punya kondisi kereta. Okey, jom kita pergi kepada button yang sebelah sini pula. Okey, lepas I, okey, information ada yang tu. Yang ni ada echo. Okey, echo ni sebenarnya banyak kalau kau tengok echo ni. Okey, kita pergi yang bahagian atas. Okey, yang ini dia ada saving trip B. Okey, yang ni nanti kalau kau lepas minyak tu dah habis, kau tuang minyak, nanti dia akan bagi tahu kau berapa banyak penjimatan yang kau dapat. Okey, kemudian yang kedua ni adalah, okey, yang ini adalah penggunaan minyak ikut bulan berapa liter yang kau gunakan sebulan. Okey, dan berapa jumlah ringgit. Okey, tu dia punya yang kedua. Okey, yang ketiga ni sama juga. Okey, contoh ni. Ini adalah average, berapa banyak kau gunakan minyak purata, okey, secara sebulan. Okey, contohnya dalam bulan Mei aku dah gunakan 862 kilometer jarak. Jadi minyak average yang aku dah gunakan kat sini dalam mungkin 18 km seliter. Okey, itu adalah pada Mei punya pemanduan. Okey, kalau kita turun lagi. Okey, kat sini adalah dia sepatutnya akan keluar lah berapa, di mana nombor 1, nombor 2, nombor 3 penjimatan yang kau gunakan sepanjang kau guna kereta ni. Okey, sepatutnya ada. Aku pun pelik ni kenapa dia tiba kosong. Sepatutnya ada. Aku setakat ni yang pernah tak lalu highway, yang paling banyak, paling jimat aku gunakan 19.8 nombor 1 ni. Yang ni apa aku tak pasti apa punca dia. Okey, sorry. Yang ni kalau pergi ke odometer yang asal, okey, 19.6 adalah paling jimat dengan 29 km. Tempat kedua adalah yang ini. Okey, yang tempat ketiga yang ini. Okey, diikut kalau kau mandu, contohlah kau mandu hari ni, kau berhenti pada 20 km seliter,
benda ni automatik akan keluar bila kau matikan enjin dan dia tunjukkan kau nombor 1 lah. Okey, tapi kalau kau dapat 18.9 sebagai contoh, nanti dia tak keluar lah. Cuma dia keluar digital meter kesimpulan berapa banyak minyak kau dah gunakan, berapa kilometer yang kau dah gunakan, dan juga berapa jarak. Okey, itu je. Okey, kemudian kita turun bawah lagi. Okey, yang ini pun dia tunjuk. Okey, ini masa kalau kau berada pada situasi ni, bila kau memandu, okey, meter ni akan sentiasa naik. Okey, contoh kalau kau guna gear 1, dia akan berada di bawah ni. Kalau kau cruise kat highway, dia akan berada kat sini lah. Tinggi lah dia punya penggunaan minyak. Okey, rendah lah. Okey, penggunaan minyak untuk seliter. Okey, jadi yang ni kau boleh pantau kau punya kaki lah, senang cakap. Okey, berapa yang kau tekan. Okey, ini dia punya fungsi dia. Okey, tekan bawah sekali. Okey, ini dah kembali kepada asal lah. Okey, ini tadi kita pergi kepada information, kemudian pergi kepada echo. Okey, yang ni adalah LDA, Lane Departure Alert. Okay, kalau aku dah ada buat video sebelum ni, kau boleh tengok video sebelum ni tentang LDA ni. Okay, dia memberi isyarat lah tentang pemanduan kau jika kau tersalah atau termasuk lorong. Okay, pergi kepada setting. Okay, kat setting ni pun ada banyak juga. LDA ni kau boleh setting. Okay, sebenarnya kau boleh setting dia sensitif mana. Okay, adakah kau nak dia terlalu sensitif ataupun tak sensitif. Kalau kau rasa dia bingit sangat, kau boleh ambil yang bawah ni lah. Tapi aku ambil yang atas ni lah, supaya dia siasa detect jalan, supaya aku dapat amaran. Okay, warning ni adalah amaran tu nak bunyi ke tak bunyi. Okay, kalau kau rasa tak nak bunyi, dia hanya ada dalam display je, boleh juga. Kalau kau nak dia ada bunyi, boleh tekan bunyi. Okay, sensitivity. Okay, sekejap Okay, ni sensitivity bunyi dia. Okay, kalau kau nak bunyi dia. Okay, alright. Aku rasa yang ini aku rasa warning kalau kau bawa macam masuk ke lorong-lorong lain, dia akan keluar warning take a break. Okay, warning ni kalau kau nak on kan boleh. Kalau kau rasa macam annoying, kau boleh matikan. Okay, ini sensitif dia. Kalau setakat kau baru langgar line tu 5 kali ke, kalau rasa macam alah, bukan aku ngantuk, cuma macam memang line tu tak apa nak besar kan. Okay, kalau kau rasa nak kurangkan sensitivity ataupun kau tak nak dia keluar take a break ni, bolehlah setting dia. Okay, sensitivity yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Okay, aku ambil yang paling rendah lah, sebab jujurnya bila keluar pun take a break tu kau pun tak ambil peduli pun sebenarnya kan. Alright, kemudian yang kau boleh tekan enter lah. Okay, kalau kau nak back tu kau tekan enter yang ni. Okay, dia kembali kepada ni lah, LDA punya setting. Kemudian bahasa. Okay, ada berapa bahasa? Bahasa Inggeris, ini Thailand, Indonesia. Okay, tak ada bahasa Melayu jadi kalau ada pun bahasa Indonesia, sebab ini adalah kereta untuk pasaran Asian market. Jadi dia ada 3 yang itulah, sebab Thailand ada kilang, Indonesia ada kilang. Indonesia pun ada kilang, tapi mungkin dia anggap macam ramai guna bahasa Inggeris lah. Kalau kau nak guna bahasa Melayu, guna bahasa Indonesia. Okay, ni unit. Okay, boleh gunakan kilometer per liter atau per liter per 100 kilometer. Kau boleh pilih. Okay, jadi tekan nak panah back. Okay, ni echo. Okay, kau nak on ke tak on, kau punya echo punya indicator indicator dia ada kat sini, tak silap aku. Mana okay ni, ni. Okay, indicator echo tu kalau kau nak on ke tak on, aku onkan je lah. Tak ada ni sangat. Okay, echo saving punya setting. Okay, ni kau boleh masukkan harga minyak semasa, kau target berapa sepatutnya, 1 km boleh bagi berapa. Okay, kau boleh setting kat situ. Nanti dia keluar pada bahagian ni, dia keluar dekat ni, echo punya ni, ni kat sini nanti. Okay, kemudian adjust brightness. Okay, kau nak kecerahan kau punya screen ni. Okay, nampak tu dia berubah kecerahan dia. Okay, boleh adjust kat sini. Alright, kemudiannya pop up yang ni, kau nak ke tak nak. Yang ni aku tak pasti pop up yang mana ni. Okay, kemudian date. Okay, ini kebanyakan orang tak tahu. Kalau kau orang beli kereta, SA hanya setting date dekat sini je. Dia tak settingkan date kau orang kat sini. Jadi kau boleh setting sendiri. Nanti kalau kau tak setting date, dia akan ada masalah kat sini nanti ni. Kalau kau ada masalah kat sini, okay, kat sini dia akan tunjukkan 1 hari bulan 1 ataupun 1 Januari tahun 2099. Okay, jadi kau tolong betulkan dekat date di sini Okay, kemudian trip summary display. Okay, ini last kali. Bila kau dah matikan enjin, nanti dia akan keluar. Kalau kau rasa tak perlukan, kau boleh tekan off. Kalau kau rasa nak tengok apa kau punya summary, boleh on kan. Tapi jujurnya aku, mula-mula kita teruja lah nak tengok kan. Tapi lama-lama macam tak peduli pun.
Okey, tapi yang penting adalah. Okey, ini initialization. Okey, back je lah ni. Okey, jadi itu yang terdapat dalam MID. Okey, MID yang terdapat pada Toyota Vios 2021. MID tu Multi Information Display. Okey, jadi itu je yang aku nak share kat korang hari ni tentang MID Toyota Vios 2021. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe untuk tengok video-video yang terkini yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mawi TV.